Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung untuk video yang kedua. Saya potong-potong sikit lah, tak adalah berat sangat kan failnya. Baik, untuk video yang kedua, kita sambung lagi maksud rasuah. Sebelum tu, saya nak sebut tadi 7 larangan tadi adalah cara-cara kita mendapatkan harta secara yang salah. Cara-cara mendapatkan harta yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita mendapatkan harta dengan ketujuh-tujuh cara ni, kita akan dapat dosa, cara yang salah lah. Baik, so insyaAllah kita sambung. Baik, kita tengok pengertian rasuah. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Baik, rasuah adalah merujuk kepada sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan, ini salah ni memalsukan, bukan memalukan. Memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Jadi kita nak tipu lah maksudnya. Kita nak sogok, kita bagi kat orang, bagi kat seseorang untuk kita tipu kebenaran ataupun kita tutup kepalsuan. Maksudnya nak menutup perkara yang sebenar, sama ada benda tu kebenaran tu kita nak palsukan ataupun benda yang palsu kita nak benarkan, nak menjadikan dia betul. Baik. So di sini dalam dalam nota ni ada 4 bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Ni kita lah ni. Kita minta daripada orang rasuah ataupun kita terima rasuah daripada orang lain. Kita tak minta tapi orang bagi. Itu juga satu kesalahan. Yang kedua, menawarkan ataupun kita bagi pada orang. Kan? Bagi pada orang yang berkuasa lah, orang yang boleh menjalankan hukuman. Bagi pada orang, menawarkan rasuah ataupun memberi rasuah kepada orang. Sama lah tu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Contohnya apa? Contohnya kita buatlah apa-apa kerja ke apa-apa kan. Contohnya program ke apa-apalah kan. Kita guna wang sebanyak ni. Katakan contohnya kita guna wang 100 kan. Tapi kita buat tuntutan, kita buat 300 kan. Kita up lagi harga, kita markup, tipu kan. Benda yang kita tak buat, kita kata kita buat. Benda yang kita tak belanja, kita kata saya keluarkan belanja untuk ini kan. Contohnya jadi itu tuntutan palsu. Sekiranya didapati bersalah, boleh dikenakan hukuman, hukuman rasuah. Baik, yang keempat, menyalahgunakan kedudukan atau jawatan untuk kepentingan tertentu. Kita ni ada jawatan dalam sesuatu organisasi, satu kedudukan, satu jabatan dan sebagainya kan. Jadi orang bagi kat kita mungkin, ataupun kita gunakan jawatan kita. Kita ada geng-geng kita, kroni-kroni kita kan. Jadi kita bagi sesuatu benda yang berharga lah, bagi projek ke, bagi apa ke, ataupun bagi jawatan lantikan ke, jawatan penting ke, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kroni-kroni kita dan sebagainya. Itu contohlah salah guna kuasa ataupun salah guna kedudukan jawatan untuk kepentingan tertentu. Baik, kita stop setakat ni dulu.